cara kita meluahkan sedih, cara kita meluahkan marah tu kadang-kadang tak tepat. Contohnya anak kita marah, wah dia tantrum, apa lah, kata saya lah, mak ni sibuk kenapa? Dia marah. Dia cakap dengan anak kita, faham marah kesian, tapi janganlah tinggi suara. Tentu, faham tak? Macam orang perempuan lah kan, marah dengan suami pun macam tu juga. Faham je marah, tapi cara marah. Janganlah baling semua pinggan tu semua mahal. Nah, baling semua. Bila moderator Ustaz tanya tadi siapa yang stres dengan SPM, jadi ialah budak ni tak angkat tangan makna dia stres. Kan memang stres, tengok pun tahu, mau tak stres kan. Stres memang kena ada. Stres ni sebahagian daripada kehidupan. Kalau orang tu tak stres, dia menyebabkan orang lain stres dengan dia. Dia ada cikgu lelaki, dia memang tak stres, sudah cikgu perempuan yang coverkan kerja dia, jadi orang akan stres dengan dia. Dia ada wakil, setiap sekolah ada wakil. Alah relax lah, jangan stres, dia kata. Dia orang lain stres dengan dia. Jadi yalah, pijak galah sambil berlari, tapi sayang ujungnya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat ujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa berjalan lepas layu. Buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang belajar hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Imam Syafi'i dulu pesan, dia kata kalau orang tu tak nak belajar lah, bersiap sedialah telinga tu podeh, dia kata bodoh kat orang tu. Hari ni kita tak nak belajar kan, hari ni kita tak nak belajar. Saya teringat lah, saya nak bawa satu kisah lah. Masa saya bekerja dulu, saya jadi pengarah undang-undang. So I'm a legal advisor previously. Nampak kat kampung. Masa saya jadi pengarah dulu, ada staff saya jadi notice server, hantar notis. Orang tak bayar cukai, orang tak bayar saman, macam-macam lah, tuntutan pembayaran, dia pergi hantar notis. Bila dia hantar notis, dia kena maki teman-teman. Banyak kena maki, bodoh, bangang semua pula, anak haram semua pula, Yahudi semua pula. Bila dia marah-marah tu, mengadu kat bos. Saya pengarah, dia mengadu lah, bos, dia maki teruk bos. Ya ke? Jadi saya mengadu dekat bos saya, Datuk Bandar lah. Saya mengadu dia, Datuk, budak kita teruk betul, kena balon dulu. Dia maki budak kita yang hantar notis ni. Katalah Cikgu Rohana lah, Puan Rohana kan, anak buah cikgu, dia beritahu macam tu lah. Office boy hantar notis, lepas tu kena maki. Dia mengadu, Puan teruk saya kena maki Puan. Agak-agak apa Puan Rohana akan cakap kat dia? Cakap agaknya lah kata, macam mana? Teruk saya kena maki dia. Apa kita jawab? Tugas. Ataupun cikgu-cikgu mungkin akan cakap, sabarlah kan, saya pun ingat bos saya akan cakap macam tu. Yang hantar notis ni, notis server belief, saya cakap, Datuk, budak kita hantar notis tu, teruk kena maki tu. Memang konyang makan maki orang ni. Tu tak bos saya cakap apa? Bos saya cakap macam ni, macam ni lah, kau cakap dengan budak kau, kalau dia tak nak kena maki, jadi pengarah. Kalau tak nak kena maki, jadi pengarah. Dulu siapa-siapa tak nak belajar betul-betul, tu yang jadi penghantar notis. Saya bukan menghina karier tu, tetapi nak bagi tahu lah mesej dia, kita ada peluang sekarang nak create masa depan kita. Jadi saya bagi benda tu basic tu sebab kita buat program motivasi ni. Zaman dulu, zaman cikgu-cikgu ni semua, zaman ustaz, zaman saya,
Tak ada motivasi ni, mana ada. Motivator tetap semua dekat rumah. Bisingnya motivator tetap. Nama dia Mak. Antara ayat dia, kau nak belajar, tak nak belajar, sudah hentak kau. Macam tu ya motivasi dia. Yang lagi best tu kadang, kau nak jadi orang, kau belajarlah. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang. Tapi maksud dia sejajar dengan apa Nabi pesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Kepada yang bukan Islam, jangan susah hati. Ceramah Samsul Bat International, you boleh ambil point. Nak belajar. Apa yang kita buat hari ni menentukan apa yang berlaku masa depan. Kan? Itu sebabnya sebelum nak jawab soalan ni boleh jawab ni. Ni baru mukadimah. Kan? Jadi kalau macam mana cara komunikasi ni, masalahnya kita nak bagi tahu hari ni, nak bagi tahu pada mak ayah supaya cara nak komunikate dengan anak dengan betul. Masalahnya mak ayah yang mengkomunikate dengan anak tak betul tak datang ni. Yang datang ni semua mak ayah yang okey-okey. Kan? Macam mana nak buat? Tapi tak apalah. Tu sebabnya kita ada lintah langsung. Ada yang tengok daripada rumah dan akan tengok dalam YouTube nanti. Jadi cikgu relax. Kalau kamera tu arah dekat cikgu sekarang, tak payah nak betul-betul tudung, relax, maintain. Jangan nampak sangat kan. Kan nampak, kamera. Tak payah. Jadi teknik komunikasi yang betul, kita kena faham dalam komunikasi ni bukan sekadar kita nak anak dengan cakap, tapi kita nak anak faham kenapa kita suruh dia buat benda tu. Jadi adik-adik sebagai pelajar yang mendahului zaman. Maksud mendahului zaman ni, adik-adik ni dah patut fikir lagi jauh daripada orang lain. Dengan zaman semua seberada dekat keliling. Semua kat ujung jari. Adik-adik patut lebih tahu, lebih memahami. Zaman kami dulu, kalau budak umur 4 tahun boleh membaca, keluar surat khabar muka depan. Pelajar luar biasa. Dia kata anak kanak-kanak pintar. 4 tahun boleh baca. Hari ni budak umur 2 tahun dah mengamuk kalau tak dapat password telefon mak dia. Jangan kata baca. Malahan dia mahir berbahasa selain bahasa Melayu. Macet. Kaget bu. Kan? Kita pun tak macam tu. Tengok sinetron dulu, bawang kecil, bawang besar, bawang putih, bawang merah. Tengok cerita maling kundang. Tapi tak ada macam tu pun. Tak pernahlah kita ni boleh dipengaruhi. Nak tunjukkan anak-anak sekarang advance. Malahan dekat dalam YouTube tu dia boleh hajar anak-anak muda cara nak memproses dadah yang paling cepat sekali. Macam mana cara nak mendapatkan senjata api paling mudah, dan kemudian cara nak hilangkan daripada history YouTube tu supaya mak ayah tak boleh jumpa. Semua dia ajar. Hari ni advance. Tu sebab hari ni kan, risau rokok lah apa semua tu biasa. Saya dulu kenapa sampai sekarang tak risau rokok? Sebab apa yang mak saya sebut muktamad. Kau nak mak kau jangan risau rokok. Sampai sekarang tak risau. Habis kuat pun lollipop. Budak-budak sekarang mana faham lollipop. Zaman dulu tu gula bulat tu lah lollipop tu. Itu je lah. Lepas tu yang apa? Yang batang tu koko apa benda? Alah yang biskut yang bulat-bulat yang belang-belang tu lah. Itu lah nampak macam rokok sikit. Macam tapi tak. Jadi yang pertama sekali, prinsip dalam komunikasi mak ayah dengan anak-anak, faham dulu baru betulkan. Macam saya masuk debat dulu macam tu lah. Bila kita masuk debate, pihak lawan akan sebut pertama apa disebut. Fahamkan apa yang tak betul, betulkan, kemudian support dengan fakta, contoh dan analogi. Komplit satu bidasan. Macam tu. Itu sebabnya macam soal mak ayah, sebagai mak ayah pun kena faham dulu kadang anak ni buat ni kenapa. Tanya dulu, faham dulu dia buat apa ni.
Sebenarnya dia buat apa? Yang tu bukan apa Yang pakai seluar londeh sampai dekat Angry Bird tu, apa pasal? Kan budak sekarang ada yang pakai seluar londeh, tak tahu kenapa. Dulu ada zaman skinhead tu, ketat sangat. Tahu tak skinhead yang pakai ketat tapi senteng? Lepas tu boot tinggi. Itu memang dia pakai tu memang siap pampers. Sebab takut nak kencing tak sempat buka. Oh, dah sempat. Sebab budaya dia mengikut tu. Kita kenapa? Tak tengok orang tu buat. Kata. Ada satu ayah ni, dia nampak anak dia buat, lepas tu ayah dia pula buat. Ayah dia buat, jom kita pakai macam ni. Ayah jangan buat, ayah jangan buat, ayah. Dia kata. Kau buat, ayah pun buat lah. Dia kata. Akhirnya, yelah, tak buat dah, dia kata. Itu sebab yang penting. Kalau kita tengok dalam buku The Chicken Soup kan, The Chicken Soup ni bukan cara nak buat ayam, masuk ayam, tapi maksud dia teknik parenting. Dia beritahu macam tu. Anak-anak dia suka mengikut. Tu sebabnya kita kena fahamkan dulu, kemudian kita betulkan. Kita kena perbetulkan. Dengar untuk faham, bukannya dengar untuk jawab. Tak. Tu kena faham. Lepas tu jangan pandang engan apa benda yang anak faham tu. Itu benda kecil je, tak. Oh ya, macam tu. Okey, macam ni. Sebenarnya tak baik buat macam tu. Tahu tak yang ni sebenarnya? Contohlah kan. Contohlah macam ni kan. Orang pakai ni, rokok macam ni pakai. Dia kata, kenapa pakai macam tu? Tak suka kawan semua macam tu. Dia kata. Tapi rupanya kalau buat macam tu, terjulur sikit rambut depan tu, tu perangai Yahudi. Tapi kita fahamkan lah. Anak, okey, kita nak buat dah. Macam dulu kan, pergi mengaji, hari-hari pergi mengaji. Mak cakap, mak, abah semua sama. Dia cakap apa? Kalau nak jadi kafir, jangan pergi ngaji. Itu fikir. Tak nak lah. Walaupun tak faham kafir tu apa masa tu. Takut untuk kafir, jadi kafir. Kafir tu bentah janji. Tapi tak nak buat. Maknanya apa yang mak ayah kita sebut tu lah. Fahamkan dulu, kemudian baru betulkan. Kemudian kedua, bezakan antara emosi dan tingkah laku. Emosi, marah, biasa. Emosi, sedih, biasa. Tapi cara kita meluahkan sedih, cara kita meluahkan marah tu kadang-kadang tak tepat. Contohnya, anak kita marah. Dia tantrum. Apa lah, sekati saya lah. Mak ni sibuk kenapa? Dia marah. Jadi cakap dengan anak kita, faham, marah kesian, tapi janganlah tinggi suara. Tentu, faham tak? Macam orang perempuan lah kan, marah dengan suami. Suami pun macam tu juga. Faham je marah, tapi cara marah. Janganlah baling semua pinggan tu semua mahal. Baling sambut, maaf sambut. Satu tak maaf, habis kan. Betul. Fahamlah dalam kes-kes macam sampai masanya memang tak boleh tahan kan. Macam kes Ustaz Irfan tu kan. Macam mana Rabiatul Adawiyah itu nak tahan? Ini saya tak tengok on share nanti TikTok. Cikgu gelak dia. Ramah tu lah. Tak tengok, saya pun tak tengok on share nanti TikTok. Macam tu lah. Jadi jangan marah. Jadi ayat dia, marah tu normal. Boleh marah, tapi cara kita marah. Jangan tinggikan suara, jangan balik-balik barang, hempas pintu, jangan. Bayangkan seorang isteri hentak pintu sampai suami terperanjat derhaka, ini kan pula anak. Jangan. La ilaha illallah. Runtuh dinding, pintu tegak. Jadi jangan. Begitu juga kawal emosi sebelum menegur. Sebagai mak ayah nak tegur, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas. Kan? Ambil dalam 10 saat, lepas. Jangan tak lepas, nanti kan mati terus pula kan. Tarik nafas, tahan, lepas. Tenang, tarik nafas dalam-dalam, istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian baru tegur. Sebab Rasulullah SAW beritahu orang yang kuat tu bukannya orang yang handal bergusti, tapi orang yang boleh menahan marah. Jadi anak akan belajar kawalan emosi tu. Bila dia tengok mak ayah dia pun tak marah, dia akan ikut. Itu sebabnya mustahak tau. Ada tak cikgu yang pregnant? Biasanya ada wakil. Mana? Mesti ada. Cakap mana?
Ha? Ada kelas. Oh, pandai dia. Dia takut tergelak, terkeluar pula baby tu. Nah, sebab baby dalam perut lagi, kita yang kita marah ni tengah pregnant ni, baby dengar. Ada satu program saya, Jom Simpan PTPTN dulu. Ada tetamu ni, dia bawa anak dia. Anak dia memang apa, homeschooling ni lah. Maknanya dia belajar kat rumah je. Masa umur dia darjah 2, darjah 3, dia orang dah hafal separuh juzuk daripada, dah separuh daripada Quran dah. Dah hafal. Yang kakak dia lebih sikit daripada adik dia tu. Adik dia dalam 7 tahun, kakak ni dalam 9 tahun macam tu. Bila tanya, memang mak dia dah bagi flashcard tu, baca monota ni, memang tunjuk kat perut ni daripada pregnant ni. Okey, ini apa, ni apa, ni apa. Tunjuk kat perut. Baca. Memang kita nampak macam apa. Rupanya sebenarnya benda ni memang betul. Itu sebab penting dalam tempoh kita mengandungkan anak ni, hamil ni, masa tu mustahak. Pendidikan anak dah bermula dah. Itu sebab orang-orang Yahudi ni, dia kaji benda ni, dia kaji Quran semua. Orang Yahudi ni, waktu dia pregnant, waktu tu dia buat latihan matematik, dia banyakkan membaca sebab dia nak rangsangan kepada baby dalam perut. Tu sebab orang Yahudi ni cerdik-cerdik walaupun dia tak ramai. Kan? Jadi penting. Kemudian gunakan bahasa yang membina, jangan bahasa yang menjatuhkan. Bagus anak ayah ni. Tapi kalau nak lagi bagus, macam tu. Kita tanya anak kan, 3 campur 3 berapa? 33. Kan? Tapi dia kata, kau ni apa yang bengap sangat? Ayah dia. Apa yang teruk sangat? Siapa yang kau ikut ni? Mesti ikut mak kau. Ayah dia pula. Bukan macam tu. 3 campur 3, bagus, kreatif. Ayah suka jawapan kau tu. Tapi bukan macam tu cara ni. 3 campur 3. Cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 33. Oh memang macam tu dia kira. Betul kan balik. Kan? Kadang-kadang tu kita gemar. Kan? Cakap, kau ni pemalas, kau ni memang tak boleh harap. Ayah memang tak harap kau dapat semua A. Rasa-rasa kau ni mesti fail. Perempuan 5 subjek kau fail. Semua cakap tu doa. Tu sebab orang tua-tua dulu, kalau marah anak, bertuah punya budak, bukan main lagi kau yang pandainya. Ayah elok-elok sebut, walaupun dia marah. Bertuah punya budak, bertuah. Pandainya kau. Macam tu kan. Bila budak tu banyak pokok, dia reverse. Sebab kalau dia reverse baru dia dengar. Reverse psikologi. Kalau budak tu banyak pokok, jangan banyak, jangan lagi naik. Jangan sampai atas budak tu. Lepas tu siap pegang buah kelapa tu, dia sakit kaki bapak dia. Tapi orang dulu macam mana? Orang dulu, banyak-banyak, tinggi lagi tinggi lagi bos. Kau naik sampai atas tu, turun budak tu. Takut dia. Macam tu lah kalau selingan sikit lah cikgu kan, kalau ada suami kata nak kahwin lagi kan. Positif lah, positif, reverse. Bang, saya rasa saya nak kahwin bang. Abang jangan macam tu. Relax, tenang je. Pergi ke dapur, ambil batu asah, ambil pisau. Macam tu, asah depannya. Agak-agak bila bang? Agak-agak. Rasa-rasa kalau rasa-rasa. Abang gurau tadi, nampak? Kaedah ada. Itu sebab dengan anak-anak ni, student ni, kalau cikgu-cikgu, ayat cikgu kan, jangan ada siapa pun datang lewat esok. Mesti ada lewat. Dan siapa pun tak siap kerja, tak siap awak. Sebab bila kita sebut negatif, jangan ni, kepala otak dia dah fikir dah. Jangan siapa pun tak siap kerja. Tak siap kerja, siap awak. Dan kepala dia dah fikir, kalau tak siap, apa nak jawab? Macam mana nak buat? Nampak? Jadi kita convert kepada ayat saya nak semua datang awal esok. Saya nak semua siapkan kerja pukul 10 pagi atas meja saya. Pastikan awal siap. Positif. Macam tu je. Nampak tak kita kena buat macam tu. Ayat yang membina. Saya tahu kamu boleh buat lebih baik daripada ni. Macam tu. Dia sekarang ni, yang student ni, dia ada 3 kategori. Pertama, kategori cemerlang. Kedua, kategori tak berapa cemerlang. Dan ketiga, kategori galus. Gagal lulus.
Dia antara-antara. Jadi yang ni kita nak push bagi cemerlang ni. Tengok kebanyakan ni tengah relax je. SPM ni ramai sangat dengar, ramai sangat student yang jawab soalan SPM, keluar result peksa dia menyesal. Sebab apa? Lah, sikit lagi boleh rupanya aku ni. Kenapa lah aku tak belajar lebih sikit? Hari ni memang korang ada BFF, best friend forever. Tapi bila kau fail, kau nangis seseorang. Paling kuat pun, sabar tau lah, sabar je, tak apa. Lepas tu dia belah. Kau seorang yang menghadap kegagalan kau tu. Sebab selagi ada ruang dan peluang ni belajar. Segala kata-kata mak ayah, kata-kata cikgu ni semua nak suruh you all berjaya. 3 dialog cikgu yang paling popular dekat sekolah. Perasan tak cikgu cakap apa kat you all? Pertama, apa nak jadi dengan korang ni satu? Perasan tak? Perasan tak? Dialog kedua, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Tu. Dan ayat yang paling popular, zaman saya dulu, tak lebih sama ni. Betul tak kan? Betul kan? Tapi mak kita kat rumah, tiga-tiga dia sebut. Apa nak jadi dengan kau ni? Peksa berapa hari lagi? Zaman mak dulu, tiga-tiga. Tapi tujuan cikgu tegur sebab kenapa cikgu tegur? Sebab apa? Cikgu apa? Tahu, sayang. Cuba tengok cikgu. Ada ni cikgu ni tengah fikir, ngapalah aku mengajar? Ya. Ni cikgu ni ada yang duduk ni tapi kepala dia fikir benda lain. Kesian cikgu ni, kesian mengajar teruk. You all pelajar tengok dekat pintu masuk sekolah tu. Berapa ramai bekas pelajar sekolah ni masuk dalam sekolah ni, jumpa balik cikgu cakap, "Terima kasih cikgu, saya dah berjaya." Boleh kira dengan jari. Silap-silap yang datang tu jumpa pengetua, nak minta sijil tertinggal. Nak pengesahan daripada sekolah sini. Tapi berapa ramai yang cakap, "Terima kasih cikgu, saya dah berjaya. Terima kasih cikgu, saya dah jadi doktor. Terima kasih cikgu, saya dah jadi tokoh korporat sekarang. Terima kasih cikgu, saya dah kerja dekat bank sekarang. Saya di manager bank dekat sini. Alhamdulillah cikgu." Kalau tak tersempak memang tak tahu. Dia takkan datang jumpa ni. Dia takkan telefon cikgu. Susah nak jumpa. Tapi cikgu macam mana? Cikgu tetap mengajar. Cikgu dapat apa? Setiap kali you all dapat straight A, seorang dapat straight A, gaji cikgu akan naik RM50. Betul tak? Tak betul, kau ngangguk kenapa? Memang tak naik. Naik RM50 betul? Betul. Tapi cikgu tetap mengajar tu sebabnya cikgu mengajar. Bukan cikgu dapat apa-apa pun. Tak dapat apa. Tapi cikgu ni bahagia bila dia dengar anak murid dia berjaya. Saya masih call ke cikgu saya. Saya call cikgu saya, cikgu matematik dah jam 4, dah jam 5 saya. Saya call cikgu bahasa Melayu saya. Saya call lecturer saya kat UiTM, saya call lagi tanya. Mana yang saya ada nombor telefon tu dalam perjalanan, kadang pergi mana saya call, tanya khabar. Sebab saya takkan jadi apa saya jadi ni kalau tak salah satu daripada sentuhan cikgu saya. Saya memang nakal lah dulu, kan? Tapi saya faham lah kenapa lah disuruh belajar. Kan? Jadi, kemudian nasihat saya pribadi, bukan secara khalayak, jangan. Nak tegur, di sini abah nak cakap sikit. Anak paling sensitif sekali. Tadi ada Ustaz Sabirin sebut tentang macam mana anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kan? Anak paling sensitif anak nombor 1, anak sulung. Paling sensitif. Dia nampak macam dia tabah sangat, tapi tak ada pun. Alung tak kisah, ni pandangan Alung je. Kau nak dengar, tak nak dengar, Alung okey je. Cuba tak dengar, kecil hati. Cakap macam tabah sangat. Nombor 1. Sebab saya tahulah saya nak sulung. Anak nombor 2, perangai dia akan cuba dapatkan apa juga yang dia nak walaupun terpaksa sakit dengan nombor 1. Tu perangai nombor 2. Nombor 3, dia gemar menyakat nombor 1 dengan nombor 2, tapi dia paling cepat sekali mengadu dengan mak. Tapi biasanya nombor 1 dengan nombor 3 rapat. Nombor 4 dia ulang balik perangai nombor 1. Nombor 5 ulang perangai nombor 2, nombor 6 ulang perangai nombor 3, sampailah anak nombor 12, 15, itulah. Rajin nombor tu beranak, nombor tu nak. Cikgu je tengok, ada cikgu tu, jajap beranak, dia mana?
Habis dah kuota bersalin dah tu. Kan? Tapi betul. Nak tegur, kadang nak tegur. Macam nak tegur anak sulung kan. Alung, sekejap Alung, masuk dalam bilik. Sekejap, tutup bilik. Marah. Jadi Alung tu air muka dia terjaga. Bila dia keluar, adik tanya, Long, kenapa Long? Kenapa? Kenapa? Okay. Wah, dah kena balon tadi. Tapi kalau kita bantai ni, kenapa ni Long? Alung ni bagi abang jadi contoh pada adik yang lain tau. Malu dengan adik-adik. Jaga. Lagi satu, jangan tegur depan khalayak. Kadang-kadang ada tetamu datang, anak lalu pakcik menunduk. Kan? Kawan mak ayah ni tegur. Baik nampak anak kau ni. Ini baik. Ini. Kau balik kau tengok apa kan? La ilaha illallah. Tak betul macam tu. Tapi bila orang cakap, baik nampak anak kau ni. InsyaAllah doalah. InsyaAllah. Anak saya ni semua anak syurga ni. Macam tu, puji anak ni. Anak pun siap pusing balik. Betul kan bapak aku dah tu. Macam tu lah. Mana kata puji-pujian. Kemudian amalkan waktu emas. Kan? Masa tu emas. Masa waktu makan. Masa duduk sama-sama. Ketepikan gadget. Kadang-kadang dekat kedai makan saya tengok. Saya kalau family saya duduk makan, telefon simpan. Tak ada macam tadi tu. Tak ada. Ambil gambar makanan, upload. No, jangan. Alhamdulillah momen. Tak payahlah. Kalau nak ambil pun simpan dalam phone je, tak payah nak post. Tak, ini tak. Saya tengok ada satu restoran yang fish tu. Fish. Restoran fish. Kotang yang buruk tu pun sampai 300 lebih seekor. Gila betul. Dia duduk. Saya tengok. Ayah ni macam ni tengok phone. Mak dia macam ni. Shopping. Anak dia yang darjah 5, darjah 6 tu game. Anak dia yang 2 tahun tu scroll tablet. Nenek kat tengah tu lepas tu nenek tu bangun pergi kat aquarium. Dia touch screen. Elok ikan ikut jari dia. Tu saya kata, apa nilai kebersamaan tu? Tu sebab tolak ke tepi. Hidup kita luangkan masa 10-15 minit ke setengah jam, masa tanpa telefon, masa tanpa gangguan, fokus dengar cerita anak. Macam mana? Kat sekolah macam mana? Itulah tadi cikgu cakap lah, tak lama lagi nak peksa. Anak akan cerita. Anak nombor 2 kan? Bila balik dengar, bagi telinga. Macam mana? Itulah tadi kan kat sekolah kan ada seorang budak tu dia kacau Alung. Alung tampar dia. Jangan, tak baik Alung buat macam tu. Dia kacau Alung je. Jangan. Ada cara kan? Nampak kita dengar masalah anak. Abah ni cikgu bagi buku report card so sign. La ilaha illallah, peteruk sangat bahasa Melayu ni. Kau ni bangsa apa? La ilaha illallah. Agama Islam pun fail. Kau ni agama apa? Tanya pula anak tu agama apa. Matematik fail. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa kau ni? Sudahnya anak ni, kalau kita marah macam tu depan-depan tu, dia takkan dapat fokus pun apa yang kita tegur dia. Dia akan dengar macam ni. Dia mana? Cepatlah. Sudah dia berdiri macam tu, ada marah. Tapi kalau kita dapat buku report card je tu, bah, ni cikgu suruh sign. Duduk. Pegang buku report card tu. Sekarang abah nak tanya. Bahasa Melayu macam mana? Okey lah bah. Dia sendiri cakap, okey lah bah. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Pengakan datang mesti dapat A. Boleh? Saya cuba bah. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah bah. Dia sendiri cakap teruk. Nampak? Dia sendiri tengok, dia sendiri cakap teruk lah bah. Dapat apa? Dapat D. Uish, betul sangat. Habis macam mana? Itulah cikgu cakap, teacher kata kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah.
Betul cakap cikgu kau tu. From now on. If we have to speak in English in our house, yes, correct. Thank you, talking roundabout. Saya dulu Ustaz sekolah Semak Labu. Sekolah Semak Labu. Saya dulu Semak Labu. Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Setiap hari Rabu wajib bahasa Inggeris. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Yang tu kita buat. Alhamdulillah, setiap hari Rabu Semak Labu senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari tu. Macam tu. Tapi tu antara usaha yang boleh buat lah. Dia kena cakap je. Orang putih tu kalau kita dengar bukan betul sangat dia cakap. It's very hard to die. Kalau kita pergi Australia lagi lah, Aussie punya bahasa lagi pelik. Avo tu afternoon. Servo, service station, gas station tu, saya minyak, servo je dia sebut. You have your brekkie, breakfast. Dia macam tu. Saya tahulah, saya dah sampai sana. Macam tu. InsyaAllah. Adalah kebetulan ceramah kat sana. Kalau tidak, tak pergi juga. Jadi mana hubungan akan jadi rapat. Sebab konflik akan ada, tapi cara kita menyelesaikan. Communicate tu, cara communicate. Jadi anak tu tahu lah bahasa Inggeris tu. Matematik macam mana? Matematik lagi teruk apa? Dia sendiri cakap. Kenapa pula? Dapat apa? Dapat E. Ish, teruk sangat. Itulah cikgu cakap kita kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu tu. Matematik memang kena buat banyak buat latihan. Buku latihan ada belum? Belum ada juga. Dah siap, jom kita pergi cari buku latihan. Duit minta kat mak. Settle. Bukan tak boleh selesai kan? Benda boleh selesai. Asal duit ni minta kat mak. Kau asam tu. Macam tu. Kemudian tanam nilai hormat melalui contoh bukan arahan. Kita yang tunjuk contoh yang baik. Sebagai mak ayah, sebagai guru, cakap dengan sopan. Tidak merendahkan orang lain. Kan? Kalau itulah abang kau ni tak harap sangat, jangan sebut macam tu. Itu sebabnya sebagai seorang ayah lah, dengan ini ayah nak umumkan. Tak lama lagi kita akan menghadapi peperiksaan SPM. Kita akan menghadapi, makna semua orang hadapi SPM tu. Walaupun ambil periksa abang dia je. Dengan ini abah umumkan beberapa insentif. Seandainya Alung dapat semua A. Seandainya Alung dapat semua A, setiap satu subjek yang dapat A tu, dia ambil 9 subjek kan? 9 ke 8? 9 atau 8. 9 subjek, siap satu subjek dapat A, kita akan bagi RM100. Maknanya kita akan genapkan 900 tu jadi RM1,000 dengan syarat mesti semua A. Baru dapat 1,000. Satu tak cukup, tak dapat. Maknanya ayah dia yakin anak dia takkan dapat semua. Kemudian kalau Alung dapat semua A dalam peperiksaan, dapur ibu kamu akan tukar baru. Dan kalau Alung dapat semua A, kita semua akan bercuti menaiki kapal terbang ke tempat yang akan ditentukan destinasinya kemudian. Masa tu satu rumah, Alung, betul-betul Alung, kita nak pergi naik kapal terbang ni. Lepas tu, Long belajar rajin Long. Ibu dah lama nak tukar dapur. Nampak? Kita nampak tu cara komunikasi sebenarnya. Sekali betul dapat semua A, menung bapak. Mana kau boleh dapat semua? Tak apa, nanti abah bagi yang suasu. No. Walamsam sekaligus. Abah kena bayar. Kita nak gimana ni bang? Aduh, bajet dah lagi. Dah abah dah beli dah tiket flight dah. Kita akan naik kat KLIA, turun kat Subang. Jadilah. Baru lepas kita akan mendarat sebentar lagi. Baru naik. Tak apalah. Tak, maksudnya kita share, kongsi matlamat. Kemudian berdoa. Doa ni kekuatan juga. Sebab bila doa itulah cara komunikasi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa. Seorang ayah doa, seorang ayah, ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak depan nama, pandang depan lah, sibuk je. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah.
nama kau pun ada lalu. Aku pun sayang anak aku yang kedua, Angah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anak aku yang ketiga, Alam, ya Allah, tahu tak apa. Lepas tu, ya Allah, anak sulungku ini ya Allah bakal menduduki SPM tahun ini ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepadanya ya Allah, supaya dia dapat 11A ya Allah. Berubah muka lu. Kenapa ngah? Abang Agah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9. Macam mana nak dapat 11 ke? Bapak dia pun tak tahu anak ambil subjek berapa, main doa je. Dia harapan keluarga, ya Allah. Bila sebut harapan keluarga anak ni, ya Allah, aku ni harapan keluarga pun ni. Sebenarnya doa tu salah satu cara komunikasi. Jadi apa-apa pun, sabar sebelum bercakap, faham sebelum kita menegur, letakkan faham keadaan anak sebelum kita nak menasihati, dan juga jadi teladan sebelum kita mengarahkan. Sebab teladan adalah salah satu contoh yang paling mudah untuk kita mengubah dan membantu perubahan anak-anak kita ke arah lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Begitulah tadi huraian untuk situasi yang pertama. Jangan risau, kita ada 3 lagi situasi yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan adik-adik pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa pada pagi ini. Saya tak nak ulas panjang, saya cuma nak ambil sikit saja apa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Samsul sebentar tadi yang berkaitan dengan apa yang anda lakukan pada hari ini. Itulah apa yang anda akan perolehi pada masa hadapan. Jadi inilah masanya untuk anda menentukan apa yang anda akan jadi, apa yang anda akan dapat, apa yang anda boleh perolehi pada masa akan datang. Jadi berusahalah sebaik mungkin, dan insya-Allah mudah-mudahan anda akan capai apa yang anda impikan, harapkan dan cita-citakan. Okey, berkaitan dengan isu yang kedua yang akan kita bentangkan lagi pada pagi ini ialah berkaitan disiplin, tanggungjawab dan juga pembentukan jati diri. Kalau kita tengok masalah disiplin di akhir-akhir ini memang no comment lah. Kadang-kadang minta mak cakap lah, pelik-pelik. Benda yang tak berlaku zaman kita dulu Ustaz pun dah berlaku pada zaman sekarang ni. Jadi berkaitan dengan isu disiplin, malas bangun pagi, kurang fokus, lemah rasa tanggungjawab dan tiada usaha walaupun telah dinasihati. Bukan sahaja dinasihati, dimarahi, diambil tindakan dan selain daripada itu. Jadi nak tanyalah Ustaz ataupun pandangan Ustaz dan juga pendapat Ustaz, bagaimanakah cara yang terbaik untuk ibu bapa membentuk anak-anak yang berdisiplin, bertanggungjawab, konsisten dan mempunyai kesedaran diri untuk berusaha memperbaiki diri. Bukan kerana dipaksa, kita tak nak bila kita paksa baru jadi, tak boleh. Ianya biarlah lahir daripada kesedaran diri anda sendiri. Jadi untuk itu kita boleh memahami tujuan ataupun matlamat seorang pelajar dan kehidupan kita pada masa akan datang, insya-Allah. Dipersilakan. Jadi kenapa persoalan yang kita nak bagi pada adik-adik ni semua, pertama kita kena fahamkan dia mengapa, bukannya apa. Maksudnya apa ni? Apa dia kena buat? Dia kena bangun awal, dia kena ni, apa tu benda yang dia kena buat. Tanpa dia faham kenapa dia kena buat macam tu. Kenapa dia kena bangun awal? Kenapa? Sebab bangun awal ni fresh. Beza orang yang bangun lewat dengan orang yang bangun awal. Memang ada beza. Kenapa mak ayah kita dulu awal pagi sebelum subuh dah bangun dah, nak pergi kerja ni. Kan? Dia tak ada nak tidur balik lah, tak. Kalau kita tidur balik memang tak hidup dah kita hari ni. Tapi mak ayah kita dulu bangun awal, pergi kerja awal. Malahan dulu naik basikal, jalan kaki. Naik basikal tu kaya dah dulu tu. Jalan kaki. Kira zaman atuk-atuk moyang you all lah dulu. Memang macam tu. Lepas tu kenapa? Rupa-rupanya Nabi dah ajar. Nabi nampak Fatimah masa tu sedang baring. Sedang baring kat tempat tidur pada waktu subuh. Apa yang Nabi sebut? Bangunlah wahai puteriku. Janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang.
Kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Ayat penting kat situ, Nabi kata, bangunlah pada pagi itu, bangun, subuh tu bangun. Dan Nabi sebut, jangan kamu jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya lagi ramai yang tak bangun daripada bangun. Nabi tahu. Sesungguhnya Allah bagi rezeki. Rezeki sebanyak-banyaknya, termasuklah rezeki cemerlang dalam SPM. Sebab saya dulu, masa ambil SPM, dengan waktu saya belajar dekat universiti dulu, kalau paper final, dekat UiTM Shah Alam ke, masa saya belajar, saya dulu diploma public admin UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Degree in law kat Shah Alam. So ni semua tempat permainan lah. Kira kalau saya masuk Shah Alam, haram pakai GPS ni. Wah, memang dah hafal dah roundabout ni mana semua tahu dah. Dulu naik motor. Lepas tu kerja jadi dispatch pula hari Jumaat. Kami Jumaat part time buat jadi dispatch tu, yang tahu tu jalan-jalan ni. Dan saya duduk dekat section 18 berapa lama, lepas tu duduk kat Lembayung dekat Seri Muda berapa tahun. Jadi saya duduk asrama 3 tahun sebab debater kan. Debater boleh duduk asrama. Sebab saya wakil universiti dulu. Jadi bila kita tengok dalam keadaan bangun awal bila ambil peksa, contoh paper pagi. Paper biasa kalau pagi, SPM kalau pagi pukul apa? Pukul apa? 7.30 pukul 8. 8.30, 8.30, tak salah. Saya kalau paper pagi pukul 9 ke, pukul 8 ke, memang saya akan subuh dekat tempat tu. Bangun awal, malam tu saya tak tidur. Maknanya saya akan tidur awal pukul 9, mungkin lepas isyak saya dah tidur. Lepas tu tengah malam tu saya bangun, saya study, sampai dulu ada session minyak kat Shah Alam ni, projek. Dekat projek, kita boleh lah, ada meja, nak buat air, kopi, minum, sambil-sambil study. Lepas tu dekat-dekat nak subuh, saya akan pergi ke tempat Dewan Peperiksaan tu, cari surau dekat-dekat tu, semayang dekat situ, saya dah ready dekat Dewan Peksa. Datang awal. Lain. Lepas peksa kan tidurlah. Itu cara dia. Sebab biasanya kadang kita dah belajar, bila tidur bangun pagi, aku baca apa tadi? Tiba-tiba dah hilang ingatan. Tu saya lah, setiap orang ada cara berbeza. Jadi, itu pertama. Bina kesedaran kenapa kita kena buat tu, bukannya apa yang kita buat. Begitu juga yang kedua, ajarkan tanggungjawab ni kena daripada awal, bukannya tiba-tiba. Macam sekarang, you all dah form 5 pun. So nak awal macam mana nak big data, tak boleh. So apa you nak buat? Yang buat daripada sekarang, kena start dah, disiplinkan diri. Kawan-kawan ajak lepak, kawan-kawan ajak main bola, kawan-kawan ajak pergi lepak dekat KL, pergi apa, percaya cakap saya, kau habis PM, kau lepak sampai mati kat sana. Nak main bola, urusan dengan kawan, kau main 3 hari, jangan balik rumah, kau main aja sampai apa. Tengok TV sampai tembus, tengoklah. Sebenarnya benda tu kau boleh buat pun, bukannya tak boleh buat, boleh. Tu sebabnya, tapi masa ni lah buat, takkan berulang lagi dah. Tanyalah Ustaz Sabirin, tanya saya, kalau boleh nak balik zaman sekolah ni, nak belajar balik semula, kalau boleh. Salah tak boleh. Tu yang kita share je. Cikgu-cikgu nak belajar balik lah, tak nak mengajar ni. Tapi you all ada peluang ni, manfaatkanlah masa sebaik-baiknya. Disiplinkan diri, susun masa, susun strategi. Buat. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Begitu juga, kan? Apa yang kita kena tengok, latih konsistensi, bukannya kesempurnaan. Nak berjaya dalam hidup ni, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, macam Ustaz Sabirin ni dah ada duduk kat PPD 15 tahun dah. 15 tahun dah kat PPD. Bukan tiba-tiba jadi Samsurbat, bukan tiba-tiba jadi Cikgu Rohana, jadi pengetua. Bukan tiba-tiba jadi GPK, bukan tiba-tiba jadi guru kanan mata pelajaran. Macam mak ayah kita, bukan tiba-tiba dengan karier dia. Semua melalui proses yang kita belajar ni, yang kita lalui ni. Semua proses yang panjang. Kedua, kena ada komitmen. Datang kelas, buat homework, assignment, cikgu suruh buat, cikgu suruh siapkan kertas kerja ni, siap. Cikgu suruh siapkan buku kerja ni, latihan ni, submit esok. Buat. Sebab ada sebab. Cikgu takkan suruh benda tu kalau sia-sia, tak ada. Ada sebab. Komitmen. Ketiga, fokus dalam kelas, jangan main-main. Waktu belajar betul-betul. Waktu main betul-betul. Nak tengok drama betul-betul. Drama paling lama pun sejam. Dah habis dah. Belajar lah. Ni back to back.
Habis drama Melayu, drama Tamil, habis drama Tamil, drama Korea. Hanya siap. Amunah. Semua kalau nak tengok memang tak boleh lah macam tu. Kena spend masa. Ada. Saya sendiri pun. Saya beritahu you all sekarang saya dekat rumah saya. Bukan nak cakap apalah kan. Lemaknya bateri habis. Sekejap Ustaz. Bateri habis. Bateri. Bateri. Bila ada. Nah Ustaz. Tu saya tengok dia punya tu dah kena tukar. Kadang dulu kan kita nak macam adik saya, tu cerita tadi, adik saya dulu adik saya meninggal tahun lepas bulan Januari. Umur dia 38 tahun. Masa kita sekolah kan kita susah nak beli ni, susah nak beli. Dia minat main bola, saya pun minat main takraw, main bola. Tapi dia bila dia dah kerja, dia dah sambung belajar, dia ambil engineering dekat UiTM Pulau Pinang, Pemetaan Power. Lepas tu dia kerja jadi kontraktor besar lah. Banyak projek-projek dia buat dekat projek dengan syarikat Sandabi, dengan apa dia buat lah. Dan adik saya, dekat rumah dia ada satu almari khas untuk boot bola saja. Semua mahal tu, boot. Kemas. Setiap kali dia balik main bola tu kan, dia akan cuci dengan brush gigi tu. Adalah brush gigi khas untuk cuci tapak boot tu. Punya sayang, susun, elok, kemas. Lepas tu ada satu bilik. Saya kat rumah saya dah siap dah satu bilik. Siap TV besar, PS5. Siap dengan speaker, bilik movie. Memang saya suka tu, benda tu. Boleh tak nak tengok? Boleh. Tengoklah sampai tengok. Menjalan-jalan tengok. Tapi tak lepas sebab tengok kat ceramah. Saya ingat program ni batal ni, tak batal pula. Jadi pula. Tak, maksudnya nak beritahu, tanyalah mak ayah kita. Bila sampai kita dah kerja besok, apa yang you all nak buat hari ni, nak relax, nak lepak-lepak, semua boleh buat. Tapi waktu belajar ni, jangan dulu. Belajar dulu betul-betul. Capai semaksimum kecemerlangan yang kita boleh capai. Lepas tu masuk universiti, nanti kita akan faham. Kan patutlah cikgu dulu suruh belajar. Dah masuk universiti baru faham. Oh, dekat universiti tak ada lagi dah. Buka muka surat 38 salin apa cikgu cakap. Memang tak lah. Cikgu. Dulu lagi lah. Dulu pakai OHP projector. Tutup. Panas. Sekarang semua pakai sekali. Ni on tu. Ke bawah. Bawah dia. Hai. Nah Zat. Ini dia. Oi Zat. Pakai ni Pak Zat. Hai, mic ni ganggu tu. Sekali lagi berhentilah ceramah. Bateri. Ada dah bateri okey. Jadi semua benda yang kalau kita nak buat, kita tak dapat buat, kita akan boleh buat kemudian. Tapi jangan kita buang masa. Ni belajar tu. Besok kau masuk kuliah pun faham. Sekarang ni pakai slide. Lecturer mengajar. Okey kelas, yang ni saya nak. Kadang-kadang dia masuk tak sampai 15 minit pun lecturer. Besok hantar assignment ni kat atas meja saya. Macam tu dia. Macam mana nak buat macam ni, nasib baiklah cikgu ada ajar kita macam mana cara, macam mana buat, tengok rujuk ni. Kita kena pandai lah. Tu sebab kita kena belajar. Saya nak bagi satu insiden. Saya berceramah dekat satu daerah ni lah. Satu daerah, saya tak nak sebut daerah mana. Saya ada seorang kawan, masa saya sekolah Semak Labu dulu, dia lepas form 3, dia tak nak dah sekolah tu. Dia nak sekolah biasa. Dia tak suka terikat peraturan, dia tak nak duduk asrama. Dia sekolah biasa. Lepas tu habis SPM dia kerja kilang. Dulu kerja kilang mewah. Kalau kerja kilang Korea, setahun 2-3 kali training kat Korea. Kalau kilang Jepun 2-3 kali training kat Jepun. Lepas tu duit mewah lah. Kalau dia datang jumpa kita orang ni, kawan-kawan sekolah ni, belanja tak apalah, aku bayar. Siap korang belajar lagi. Bestnya pegang duit. Kita fikir dia dah ada duit. Dia belanja kita makan. Kita nak sangat jadi macam dia. Kemudian tahun 1997-98 berlaku kegawatan ekonomi. Banyak bank-bank pun merge, banyak syarikat tutup, banyak kilang pun tutup. Jadi lepas tu kawan saya ni balik kampung, kerja kampung. Dia dapat duit VSS tu, dia kerja kampung. Dan bila saya berceramah, saya dah jadi Samsul Debat. Saya ni jadi ingat muka orang, insya-Allah.
Dah ingat ni sekali, ingat dah Ustaz Sabidin, insyaAllah saya ingat lah lepas ni. Nampak muka bila dia sebut tadi, mana dia kata la surah Al-Amin. Okey, tahu. Jadi bila saya turun daripada pentas, saya ceramah penuh ni, dewan ni penuh. Saya turun daripada pentas, saya nampak kawan saya ni, saya sebut nama dia. Dia pakai t-shirt, track shoot dia koyak dah kat lutut tu. Dia datang ramai-ramai, orang kampung ramai datang. Saya sebut nama dia. Saya sebutlah nama dia, saya tak sebut kat sini Kang. Bukan aib dia pula kan. Lah, kau ada sini ke? Dia kata. Ya Allah, menangis dia kata, kau kenal aku? Kau ingat aku lagi? Dia kata. Lepas tu dia peluk saya macam ni kan. Lepas tu dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Debat kawan ayah? Dia kata. Tak, saya nak beritahu keadaan dia. Keadaan dia, kadang-kadang bila sampai satu tahap kita ni tak betul-betul persu, tak betul-betul kejar cita-cita kita, tak jadi berusaha menjadi seseorang dalam hidup kita, berjaya. Anak kita sendiri pun belum tentu percaya apa yang kita capai dulu. Ya ke? Samsul Debat kawan abah. Tahu tidak kata. Ya ke? Abah dulu main bola macam ni. Betul ke ayah dulu macam ni? Tak percaya. Lepas tu saya peluk. Ni kawan pakcik ni, saya cakap dengan dia. Ni kawan pakcik ni. Dulu kita main bola sama-sama main badminton. Tu dia jatuh, masa main badminton tu jatuh, berjahit kepala dia. Dia berjahit. Dia pun dah lupa cerita. Dia pesan kat saya apa? Kalau kau ceramah kat universiti, kau ceramah dekat kolej, kau ceramah dekat sekolah, pesan kat dia orang, belajarlah rajin-rajin, jangan jadi macam aku. Tu ayat dia. Sebenarnya kadang-kadang kita fikir-fikir, patutlah suruh belajar. Kan? Sayyidina Ali kata apa? Harta ni lagi banyak kita belanja makin habis. Ilmu makin banyak kita belajar makin banyak benda kita tak tahu. Harta sikit ke banyak kita kena jaga dia. Ilmu lagi banyak ilmu akan jaga kita insya-Allah. Itu sebabnya belajarlah rajin-rajin kan? Insya-Allah mudah-mudahan. Nak bentuk disiplin ni macam saya kata 5 perkara ni kena ada. Saya kata proses panjang, komitmen, fokus, disiplin, dan yang kelimanya keberterusan, konsistensi ataupun istiqamah. Susah tak nak istiqamah? Susah tak? Susah. Yang senang istirahat aja. Tapi kalau kita jelas dengan apa kita nak capai, insya-Allah kita akan capai istiqamah tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu untuk sesi yang kedua. Jangan risau tuan-tuan, kita ada 2 sesi lagi. Di akhir-akhir ini, di antara permasalahan yang mungkin dihadapi oleh parents dan juga adik-adik kita, pelajar-pelajar ni berkaitan dengan gadget dan teknologi pada masa sekarang. Jadi ada anak sekarang ni banyak terdedah dan obses kepada gadget, gaming, media sosial, drama pula tu drama Korea dan sebagainya. Pengaruh rakan sebaya dan gejala permotoran juga akan sedikit sebanyak menjejaskan pembelajaran dan ibadah. Jadi apa yang saya ingin kemukakan kepada Ustaz Samsul kita pada pagi ini, bagaimanakah ibu bapa dapat mengurus dengan baik berkaitan dengan penggunaan gadget, mungkin dapat digunakan secara berhikmah, menarik minat anak kepada pembelajaran dan ibadah, serta mendidik anak agar celik teknologi tanpa terjerumus ke arah kelalaian dan ke arah perkara-perkara yang merugikan pelajar itu sendiri. Boleh Ustaz jelaskan? Dipersilakan. Nabi ajar kita, Nabi Muhammad, Prophet Muhammad beritahu, didiklah anak kamu mengikut zaman. Zaman sekarang memang gadget lah. Dan cikgu-cikgu sebagai ibu bapa kan, memang perasan lah anak-anak kita ni kalau dapat gadget lah, tak makan, tak minum, tak apa, berzuhud betul. Kalau dia pegang lah gadget tu, dia tak sedar dah 2 hari dah main. Dia tak sedar. Tak makan, tak minum, tak apa. Kalaulah main game tu zikir lah, dah ramai jadi wali jalan atas air tu. Salahnya kita kena ubah. Dalam Islam, apa-apa perkara kalau berlebih-lebihan dia akan jadi mudarat. Tidur berlebih-lebihan mudarat juga. Kan? Nabi pun tak bagi kalau sahabat nak beribadah tak tidur-tidur. Nabi tak bagi. Kan? Puasa tak buka-buka. Nabi tak bagi. Aku nak ibadah, aku tak nak kahwin, pun Nabi tak bagi. Nabi kata jangan sampai macam tu. Nabi kata. Nabi kata aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku solat dan aku juga tidur.
Dan aku juga berkahwin. Dan barang siapa yang tidak mengikuti apa yang aku buat ni, maka dia bukan sebahagian daripada aku. Dan sungguhnya aku lebih tinggi takwanya berbanding kalian. Nabi sebut. Tapi poin Nabi nak beritahu tu jangan berlebihan. Tu sebab Nabi kata, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Ada batas sempadan dia. Jadi, yang pertama, convert penggunaan gadget daripada guna untuk main suka-suka je, betul kita tukar kepada perkara yang bermanfaat. Untuk study, untuk apa. Tak salah nak tengok sekali-sekala, tengoklah. Samsul debat tak tengok telefon, bohong lah. Tengok juga, tapi jangan sampai kita tak settle kerja kita. Ya, jangan sampai kita tak buat kerja apa yang tanggungjawab yang kita kena selesaikan. Macam you belajar, jangan sampai tak belajar. Setakat nak tengok sekejap, tengoklah. Tapi belajar, itu nombor satu. Dan begitu juga yang keduanya, tetapkan had masa yang jelas, kan? Dan konsisten. Contoh hari ni pukul apa? Esok pukul apa? Konsisten. Ada masa nak tengok gadget ni. Kan? Kemudian begitu juga wujudkan zon waktu bebas gadget. Kat meja makan tak ada gadget. 30 minit sebelum tidur tak ada gadget. Jangan sampaikan terkena muka dah baru nak tidur. Ya Allah, ngantuk. Kemudian subuh dan maghrib tak ada gadget, bebas gadget. Itu waktu untuk fokus ibadah dan sebagainya. Kemudian mak ayah mesti jadi model. Jangan main handphone aja kerja kau. Mak dia bukan handphone. Jadi makna kata teladan pun sama. Begitu juga tarik minat anak kepada pembelajaran. Ajak daripada membaca, ajak daripada buat benda lain. Jom kita discuss. Mana yang tak faham tu, tengok ah. Oh, ayah dia cuba nak selesaikan, dengan mak dia nak selesaikan soalan matematik hari ni. Budak sekolah rendahnya matematik pun bergaduh lah. Dulu senangnya 300 campur 500 campur 200. Tolak 100, tolak 50. Selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu. Sekarang soalan yang dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing membentuk jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam campur dengan separuh daripada kambing dan juga suku daripada lembu tu. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila soalan. Macam mana nak jawab soalan tu? Kononnya pemikiran aras tinggi. Menyusahkan mak bapak bergaduh. Bukan macam tu lah. Cuba tengok, kira balik. Susah. Dulu macam format macam tu elok jadi menteri orang tu. Kan? Tak ada pun sampai macam tu sangat. Pemikiran aras tinggi. Itu yang budak-budak sekarang, ya Allah. Budak-budak sekarang, bukan saya nak cakap apalah. Ada beberapa staff saya kat pejabat tu. Kalau dapat tengok map tu, lurus betul. Dia tak ada fikir dah depan ni, kanan ni. Lepas tu, alamak, ada pengadang macam mana ni. Tiba-tiba jalan tu tutup lah. Ada kemah kenduri. Matilah, tutup lah. Cara fikir. Itu yang bergaduh suami isteri tu. Cara dia berfikir. Bang, bola ni siapa lawan siapa? Selangor lawan JDT. Yang baju merah kuning tu siapa? Bini dia orang Shah Alam tu. Yang merah kuning tu Selangor lah. Habis yang biru tu. Mana dia dah malah fikir tu. Dia malah fikir. Dia jadi macam tu. Kalau dah merah kuning tu Selangor, yang biru tu jadi T lah. Marah. Tanya pun marah. Dah berapa skor bang? Dah 3-1 dah. Siapa 3? Selangor 3. Oh iya ke? Yang satu tu? Dah, ni saya bagi contoh lah. Dia macam dah tak nak fikir. Kalau saya ikut pengalaman saya interview lagi teruk. Ya Allah, tak nak cakap lah budak-budak hari ni. Dia macam malah dia berfikir dah. Itulah hari ni. Itu sebabnya anak-anak ni kita kena ajak dia cara berfikir. Ni macam mana? Contoh lah, saya bagi satu soalan. Soalan ni saya selalu bagi. Ada orang ni masuk dalam gua. Dalam gua ni dia tersesat. Macam mana nak keluar? Sekali dia ternampak ada seorang orang tua janggut panjang. Kemudian ada 2 pintu. Faham tak soalan ni setakat ni? Dia pun tanya orang tua tu. Pakcik, macam mana nak keluar daripada gua ni? Nampak tak ada 2 pintu tu? Dia kata.
Ada satu pintu selamat, satu pintu tak selamat. Siapa yang keluar ikut pintu selamat, dia akan keluar dan selamat. Kalau pintu tak selamat, dia masuk, dia akan mati. Masalahnya kita tak tahu mana pintu selamat, mana pintu tak selamat. Tak tahu. Tapi setiap pintu tu ada satu jin jaga. Satu jin baik, satu jin jahat. Jin baik tak semestinya jaga pintu selamat. Jin jahat tak semestinya jaga pintu tak selamat. Dan masalahnya tak tahu mana satu jin baik, mana satu jin jahat, tak tahu. Tapi kita hanya boleh tanya satu soalan saja. Apakah soalan itu? Kalau kita tanya, kalau dia clue dia, jin yang baik kalau kita tanya dia akan jujur, dia akan jawab jujur. Jin jahat kalau tanya menipu je kerja dia. Apakah satu soalan yang kita boleh tanya yang menyebabkan kita boleh keluar dengan selamatnya daripada gua? Saya tawarkan RM1,000 untuk jawapan yang betul. Dia tanya satu soalan je tau. Dia pun tanya, habis pakcik apa soalannya? Kau tak nampak janggut aku dah panjang, aku pun tak keluar-keluar dari sini, dia kata. Tengah mikir apa soalan nak tanya, dia kata. Soalan ni saya buka termasuk penonton-penonton di rumah. Apa soalan yang kita nak tanya? Kalau kita tanya soalan tu, jawapan itu kita tahu dah mana pintu selamat, mana pintu tak selamat. Nampak? Nak ajak kita berfikir. Soalan ni saya bagi dekat siapa tau? PTD tau. Yang bakal-bakal nak jadi pengarah tu semua. Saya bagi soalan tu. Tak ada orang dapat jawab dah. Tengoklah kan, kalau waktu minum kan, kalau saya terbuka hati nak bagi jawapan, saya bagilah jawapan. Ceteka. Contoh macam itulah kita ajak cara berfikir. Okay, contoh kalau ini betul, kalau begini betul, begitu salah. Ini adalah ujian pendengaran. Ingat semua. Ini adalah ujian pendengaran. Student, pandang. Ini ujian pendengaran. Kalau begitu salah, begini tak salah. Kalau begitu, kalau begitu salah. Kalau begini tak salah. Kalau begitu, ada yang confuse. Apa tu? Sebab saya kata ini ujian pendengaran. Cuba semua tutup mata. Kalau begitu salah, begini tak salah. Kalau begitu salah. Sebab semua dengar, kau pergi tengok buat apa. Nampak tak? Tu cara kita nak ajar cara berfikir. Nampak tak? Dia tengok tangan, kalau begitu salah, begini tak salah. Kalau begitu, begitu kan kamu pula dipandang nyata sededak tu. Memang. Sebab itu ujian pendengaran, bukannya ujian penglihatan. Tak. Nampak contohlah. Mana kita nak ajar anak berfikir. Saya ingat arwah abah saya dulu, dekat dapur rumah tu ada dapur kayu je kan, dapur kayu api kat belakang kan, nak mula lomak cili api ke, tik salai kan, sadap pakai kayu api kan. Jadi hari Sabtu kadang pagi-pagi mak dengan abah pergi cari kayu api tu. Tapi sebelum dia keluar, hari ni saya fail 8. Dekat tu, hari ni saya fail 8. Balik kan abah tanya, 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 30, 8 kali 5, 40. Beria ni, dah tak sabar ni tengah. Sekali abah balik, abah tidur. Dia tak tanya. Dia cakap, abah ni, nak baca apa. Okay. 8 kali 6. Dia kata, 8 kali 9. Macam tu. Nampak? Dia nak tengok kita cepat jawab. Tu sebabnya orang dulu hafal sifir bagus. Dulu. Tu sebabnya. Sekarang ni ada kata 5 pun tak lancar sifir lagi. Rakam betul. Bukan sekolah sini lah. Ke seksi 19. Tapi seksi 19 tengah. Empat lain. Jadi mana kata seimbangkan aktiviti. Itu sebabnya jangan benarkan gadget yang kuasai kehidupan kita. Kita yang kawal dia. Yang tak salah nak macam saya kata tadi, tapi semuanya mesti ada batasannya. Sebagai mak ayah, letakkan masa. Waktu bila dia boleh tengok handphone dia. Boleh, tak ada masalah pun. Zaman dia tu kan. Sejarah membuktikan budak tu walaupun ada handphone masih boleh berjaya. Boleh. Tapi jangan sampai dia tak jadi buat apa-apa pun. Ada dulu bekas staff saya, kerja kat pejabat ke apa, pun dia boleh tak tidur main game tu. Jadi bila datang pejabat ngantuk. Kita tak nak sampai jadi macam tu. Wallahualam. Terima kasih.
Okey, Alhamdulillah. Dia lebih kurang apa yang kita kemukakan pada awal tadilah. Kalau tadi kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini adalah bakal penentu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Begitu juga dengan gadget ni, benda tu tak salah, tetapi ianya akan jadi salah sekiranya kita salah gunakan gadget. Jadi sebenarnya gadget ni banyak faedahnya kalau kita gunakan ianya untuk perkara-perkara yang berfaedah. Jadi pilihan di tangan anda semua. Bermula pada hari ini, berfikirlah dan fahamlah berkaitan dengan hala tuju dan masa depan anak-anak. Jadi untuk situasi ataupun isu yang keempat, yang ini adalah merupakan kemuncak kepada program kita pada hari ini, ya, berkaitan dengan akademik, fokus dan juga persediaan SPM. Jadi berkaitan dengan persediaan SPM ni, jangan anak-anak ingat anak-anak je yang mesti bersedia untuk berhadapan dengan peperiksaan SPM. Bahkan guru-guru yang senantiasa bersedia, ibu bapa juga kena bersedia dengan anak-anak yang akan berhadapan dengan peperiksaan SPM. Jadi soalan saya kepada Ustaz, apakah strategi praktikal untuk membantu anak-anak mengulang kaji dengan lebih berkesan, kekal fokus, tenang menghadapi peperiksaan serta membina mindset pelajar cemerlang walaupun bukan top student di sekolah? Jadi boleh Ustaz jelaskan dengan segala hormatnya, dipersilakan. Kalau kita bukan top student, insya-Allah kurang stres. Maknanya kita boleh ada ruang yang lebih besar untuk membuktikan kita boleh jadi lebih baik. Saya dulu masa UPSR dulu ada UPSR. Tak sengaja dapat 5A. Sebab sekolah kampung, sekolah kebangsaan Paroi. Sekolah kebangsaan Paroi. 2 orang yang dapat masuk, 2 orang je dapat 5A masa tu, dan 2 orang tu dapat masuk Semak Labu. Jadi sekolah kampung dapat masuk Semak Labu. Jadi bila masuk sekolah Semak Labu ni, tekanan dia sebab semua budak pandai satu Malaysia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandainya dia. Sekali tu saya telefon mak saya, "Mak, alhamdulillah mak, subjek bahasa Arab dapat 93%. Rupanya nombor 3 terendah dalam kelas." Nombor 3. Mula tu happy, balik kat kelas baru tahu kita nombor 3 terendah. Bayangkan. Jadi pentingnya kita nak cakap, tak apa kita bukan top student. Dia bukan masalah ranking, masalahnya pencapaian kita. So yang pertama sekali nak betulkan mindset. Aku belajar macam awal-awal tadi kan, Ustaz Sabirin kata, kita belajar ni bukan untuk kita hanya nak dapat A je, bukan hanya kita nak score je, tetapi adalah untuk menilai kedudukan kita. SPM tu bukannya lah pengakhiran, tak. Bak kata Dan Zadra, apabila kamu menyangkakan semuanya sudah selesai, percayalah yang ia merupakan satu permulaan sebenarnya. So mindset kena betul. Aku boleh. Aku nak dapat result yang terbaik aku boleh dapat. Dia kalau kita tak usaha, itu yang nyesal. Allah, sikit lagi rupanya, kenapa aku tak buat betul-betul dulu. Kita tak nak ayat tu. Paling tidak bila kita dah usaha, tapi kita dapat result mungkin tak seberapa, at least kita dah usaha. Faham tak? Usaha dulu. Kita susun perancangan kita. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Perancangan tanpa pelaksanaan, sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan, bahaya. Main belasah aja belajar, bahaya. Sekali satu pun tak keluar. Itu pertama. Begitu juga gunakan teknik ulang kaji, ikut kesesuaian kita belajar. Mungkin kalau saya dulu, kalau belajar subjek sejarah, saya kena buat group, study group lah. Subjek sejarah nak jadi lawyer ni memang kena bagus sejarah. Suka tak suka. Lepas tu subjek bahasa Inggeris. Oh memanglah. We'll never learn English but we practice English. Cakap bahasa Inggeris. So buat study, ulang kaji. Latih to be. Jawab soalan-soalan tahun lepas. Biasanya soalan yang keluar, dia ulang-ulang aja tahun lepas, dia tukar nama aja kadang-kadang. Buat. Begitu juga letakkan target-target. Aku yang ni subjek ni aku mesti dapat ni mesti dapat ni. So bila kita letak target, kita cuba untuk dapatkan apa yang kita, ya target tu biarlah realistik. Kemudian wujudkan persekitaran yang sesuai untuk belajar. Kemudian begitu juga bina ketenangan sebelum peperiksaan.
Stres biasa, uruskan stres. Wah, kau belajar, cuba kau jangan kau main-main. Abah nak kau dapat result cemerlang, relax je. Ya masya-Allah, saya usaha, tu je. Kita cuba buat yang terbaik. Kan? Uruskan tenaga kita, bukan masa je nak diuruskan. Kadang kita letak waktu belajar sampai 8 jam sehari. Oi, belum tentu lagi. Tu sebabnya buat study group tu salah satu cara. Contoh belajar subjek syarah kan. Okey, kawan kita seorang, kita subjek bertiga. Seorang ambil bab 1, seorang bab 2, seorang bab 3. Kita pun duduk bincang. Yang bab 1 ni pun explain bla bla bla. Kita pun tanya soalan. Yang tu pun masuk, alamak aku pun tak tahu lah yang tu. Contoh, tulis dekat satu kertas. Ni benda ni tak boleh jawab. Yang ni pula tanya soalan tak boleh jawab. Jadi kumpulkan soalan tu, esok tu cari cikgu syarah kita. Cikgu ni apa maksud cikgu? Yang ni apa jawapannya? Jadi bila dijawab oleh cikgu, kita akan ingat terus. Ingat. Kemudian begitu juga, kita kena hargai progres perkembangan kita makin lama makin baik. Bukannya pencapaian tu, bukannya hasil, tetapi progres tu yang paling penting. Mana kita usaha, baca, buat homework, buat latihan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi mana kata strategi ni yang paling penting sekali yang kena buang dalam kepala kita ni adalah mindset negatif. Yang kata aku ni tak boleh rasanya, cikgu pun tak harap dengan aku ni. Aku rasa aku fail ni, nampak harapan memang fail, keturunan aku memang keturunan fail aja. Janganlah macam tu. Kan? Yakin kita boleh berjaya. Saya sendiri pun kata, mak saya sampai hari ni tanya soalan kat saya. Kau ni ceramah ikut siapa? Rasa tak ada dalam keluarga kita salah silah keturunan keluarga yang ceramah, tak ada. Tapi Allah izinkan. Yang penting kita usaha. Jangan cepat berputus asa. Kalau kita baca surah Az-Zumar ayat 53 tu, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Belajarlah. Insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan yang kat depan saya ni berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lapang hati doa kan. Kalau bolehlah saya bagilah tipsnya kan. Kalau kita nak belajar nanti bila keluar result peksa, keluar jadual peksa, result pula. Keluar jadual peperiksaan, tengok mana subjek yang hujung sekali, yang tu belajar dulu. Contoh kita tinggal lagi seminggu 2 minggu kan. Kita 2 minggu lagi nak peksa. Kita ni nak ulang kaji je, bukannya nak baca daripada awal betul-betul pun. Ambil subjek yang hujung sekali. Yang tu ambil 3 hari contoh. Subjek yang second last ambil 3 hari. Subjek 3 hari. Sampailah subjek yang kita betul-betul nak jumpa dah first sekali. Kita belajar. Jadi maknanya bila dah habis yang kita belajar subjek yang first, subjek yang kedua tu tinggal nak ulang refresh balik yang kita dah belajar gitu. Tu cara dia. Tu antara kaedah strategi. Satu lagi, mana yang melibatkan nota tu kadang macam saya tu saya buat dukun tu bukannya pergi jumpa dukun. Saya buat ringkasan. Contohnya Ruqadah Basebu, rumah kos rendah bawah 10,000. Dia ada kod dia. Kod baca itu kelanan kan. Macam tu ada dia panjang macam bunyi dukun siam dah. Kan? Rakyat, lepas tu terutama kita buat macam tu. Contohlah, ada dia punya kod dia. Dia buatlah bahasa-bahasa tu. Jadi kita akan ingat tu. Satu lagi, kita buat mind mapping. Sebab kenapa buat mind mapping? Gambar kereta, kadang gambar pokok. Sebab manusia lebih mudah ingat gambar daripada penulisan karangan yang panjang-panjang. So kita buat tu jadi point form dia supaya kita boleh huraikan nanti. Itu terpulang ikut strategi masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, begitulah tadi penjelasan, kupasan dan penerangan berkaitan dengan isu-isu yang kita kemukakan kepada Ustaz Samsul depan. Semuanya dijawab dengan baik. Apa yang penting ialah usaha anda semua, dan kita mengharapkan kerjasama yang sangat baik, terutamanya daripada guru, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Moga-moga kejayaan yang cemerlang akan menjadi milik anda semua nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita tutup, kita nak buka lah sedikit masa untuk persoalan. Walaupun hajatnya tadi Ustaz kata kalau ada nak soalan-soalan tu ditulis dan diserahkan kepada pengerusi,
Tapi saya lupa pula nak sebut tadi, tapi tak apalah. Oleh kerana urus dia ada menyediakan mikrofon, jadi kita pun tak nak lama lah. Saya mungkin bagi dalam 1, 2 ataupun paling banyak 3 persoalan yang boleh dikemukakan, terutama daripada ibu bapa sendiri dan juga pelajar-pelajar yang kita raikan pada pagi ini. Saya bukalah, kalau ada persoalan kemuskilan sila ajukan dan kita akan minta ustaz untuk jawab, insya-Allah. Dipersilakan. Oh, tak ada. Alhamdulillah, semua faham. Oh, ada. Tak ada. Kalau tak ada maknanya semua faham. Jadi kita nak tengok semua faham ataupun tak faham tu, kita tunggu natijah ataupun keputusan peperiksaan nanti, insya-Allah. Semua pakat-pakat ada takut. Tapi insya-Allah tengok kepada muka-muka ni dan tengok kepada harapan guru-guru dan ibu bapa sendiri yang hadir. Ada? Ya? Boleh. Silakan. Mic. Boleh. Ni tak mahu sangat tadi. Ada masalah. Ada? Tak ada? Dah tukar? Okey, dah tukar. Tak ada, dah faham lah kita, insyaAllah. Saya nak tanya satu soalan. Silakan tuan. Saya ni pasal promosi ni dalam grup ni macam-macam. Dia ada seorang ni, dia parent lah, dia very concerned. Anak dia dah habis PM dah tahun depan. So almost every day dia akan share dalam WhatsApp group. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, lembutkan hati pemeriksa soalan. Kan? So maksud dia tak tinggi berdoa. So dalam konteks berdoa ni Ustaz, kita kadang gelak bapak ni, anak kau dah habis exam, baru sekarang nak doa. Tapi hari-hari dia post, lembutkan hati pemeriksa kertas soalan. So satu usaha juga mungkin. Ustaz, kekuatan doa ayat. Dia memang betul. Kekuatan doa tu jangan berhenti berdoa. Malahan sehari sebelum keluar result pun doa lagi. Ya Allah, kalaulah result anak aku teruk, jadikanlah elok hari ni. Macam tu, masih percaya lagi. Sebab tapi masalahnya doa ni paling mustahak yakin. Yakin minta dengan Allah Taala. Pemeriksa ni kadang-kadang pemeriksa ni pun ada perangai dia. Bila dia, saya tahulah, saya pernah tengok isteri saya dia maki bila dia nak kadang macam mana ni bang, kadang dia tanya tu satu lagi, dia kalau setakat satu lagi, dua lagi tu biasanya dia akan tolong kan, amal Makkah tu kan, adalah cara dia. Jadi kita minta jelah lembutkan hati. Yang paling penting sampai pada waktu sekarang paling mustahak doa, ya Allah bukakanlah hati anak aku ni nak belajar kan, lembutkanlah, mudahkanlah hati anak aku ni supaya dia mudah terima ilmu. Pada yang kalau yang Islam tu, letak tangan dekat dada anak tu, Allah mafaqqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doa tu Nabi ajar doa tu. Macam mana Nabi doa dekat Imam Ibn Abbas. Itulah doa dia. So doa mudah ni, ya Allah bukakanlah hati anak aku ni, ya Allah. Kalau ikutkan abah dia master, mak dia degree, tapi nengok anak ni, ya Allah, sijil pun macam tak lepas je, ya Allah. Macam tu ya. Jadi ya Allah bukakanlah hati anak aku ni biar dia belajar, ya Allah. Aku risau, ya Allah. Doa minta Allah Taala. Ini doa dalam grup macam mana? Bukakanlah hati pemeriksa, lepas tu share dalam grup. Kenapa? Satu lagi status WhatsApp, sabarkanlah hatiku ini, ya Allah. Dia suka orang komen, sabarlah sis, la ilaha illallah. Suka sangat kan? Yang itulah. Jadi doa. Sebenarnya kalau saya boleh bagi lagi satu tips, 4 amalan yang ini, terutama yang beragama Islam lah. Saya bagi tips yang beragama Islam. Yang pertama, nombor 1 kan, perbanyakkan selawat. Sebab bila kita selawat 10 kali, Allah Ta'ala dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu pertama. Kedua, masukkan hati Quran dalam hati kita. Anak-anak kalau boleh, mulai hari ni lepas saja maghrib baca Yasin. Setiap hari baca.
Dan bila baca Yasin, saya bagi tips, bila sampai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim tu, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali, sambil-sambil kita doa, sambil-sambil kita baca tu, dalam hati minta nak apa. Ni semua mak ayah pun boleh amal ni. Kemudian sampai ke ayat hujung tu, iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Dekat hu tu merujuk pada apa yang aku minta tadi, ya Allah. Hu tu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah. Dia ada satu ayat lagi dalam surah Yasin tu untuk ayah-ayah lah. Sambil kita pandang muka isteri, kita baca ayat tu, insya-Allah dia akan dengar cakap kita. Saya tak boleh bagi kat sini, nanti isteri tahu. Pandang dia, baca. Adalah ayat dia. Baca. Jadi yang syarat isteri pun pandang. Kita kena hafal lah ayat tu. Tak panjang pun. InsyaAllah lepas tu dia setuju je. InsyaAllah. Tapi kalau kita pandang baca dia pahal, tak jadi. Dia tak jadi. Kalau dia jawab pahal, tak jadi. Macam tu. Okey, itu kedua. Yang ketiga, istighfar. Istighfar. Lazimkan istighfar adik-adik. Lepas mayang buat 200 kali. Senangnya, astagfirullah. Cukup 200. Lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000 kali sehari. Sebab Nabi pesan apa? Orang yang istighfar pertama akan dilapangkan daripada, akan dijauhkan daripada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, didatangkan rezeki pada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, terakhir sekali, perbanyakkan haukil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca tu. Aku tak ada daya, ya Allah, aku serah pada kau, ya Allah, kau bantulah aku ni, ya Allah. Kita serah pada Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Kita je yang tak nak minta dengan Allah Ta'ala. Okey? Wallahualam. Kasih. Sama-sama Ustaz. Terima kasih kembali kepada Ustaz. Okey, itulah tadi penyampaian yang telah pun disampaikan oleh Penceramah Jemputan kita pada pagi ini.